Inilah dia kehebatan kerajaan menguruskan ekonomi negara. Banyak kes-kes ni sebelum ni. Sejauh mana kita nak boykot, Dok? Kadang-kadang kita macam nak kata juga, korang tak faham bahasa ke ni? Marah, ya kita marah. That's boycott akan ada implikasi. Kita terima pemaafan, tapi kita rasa itu tidak cukup. Mereka boleh beragama dengan aman, tak ada masalah. Islam tak kacau. You have to put a tangible measures. Cukuplah, full stop. Okey lah, boleh lah, handsome lah orangnya. Barang siapa yang menutup aib seorang Muslim, itu Allah akan tutup aib dari akhirat. Institusi keluarga Islam ni pun nak kena bincang juga. Rumah tangga orang. Relax bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi kita dalam podcast Relax Bro, episod yang ke-27. 27. Dan hari ini kita berada pada hari yang ke-11 Ramadan. Alhamdulillah 11 hari kita telah berpuasa bersama-sama dengan saya Dr. Fatul Bari Dan saya Wan Agil Wan Hassan. dan jangan lupa terus follow kami di semua platform media sosial kami di YouTube, Facebook, Instagram, TikTok dan juga Spotify untuk kelestarian Relax Bro. Okay. Gil, macam mana puasa hari ke-11? Okay. Steady Steady ya? Steady. Sebelah lagi puasa. Banyak berat turun. Banyak orang turun. Tak tahulah air ke lemak ke, kita tak tahulah. Buat masa ni kita tak tahu. Tapi banyak turun, Alhamdulillah. Saya ni bimbang juga ni, berat nampak macam tu macam tapi orang kata apa, walaupun nampak macam tu tapi kita makan tu boleh tahan. Saya makan dah kurang. Walaupun buka pun kurang. Kau pakai kurma butter ke? Tak makan dah. Tak makan dah. Dah jadi trending. Betul dalam hadis tu betul. Itu makanan, antara makanan cara Nabi SAW berbuka puasa, makan kurma butter tu. Tapi dah pakat bersaing lah pula. Macam-macam lah sekarang. Pakat buat macam-macam. Walhal saya tertarik ada seorang tokoh ilmuwan di Indonesia. Pernah sampai ke Malaysia, Al-Fadhil Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas berikan teguran. Dia kata apa? Dia kata kita ni puasa bukan nak kira pertunjukan makanan. Kita puasa ni, bila berbuka puasa ni bukan pertunjukan makanan, dan ketika mana kita berpuasa ni bukan ada keperluan untuk makan dengan makanan yang banyak dan bermewah. Itu saya fikirlah, kita kan bila nak buka puasa ni kita bazar, bersungguh sikit, plan nak pergi beli dan sebagainya, kita nak manage. Walhal Nabi dan para sahabat dulu simple je buka puasa pun, kurma dengan air ataupun dengan susu je. Saya tengok dia bukan sangat macam tu, Dok. Kadang tu satu pergi bazar Ramadan. Bila nak buka puasa ni, kalau kita makan di rumah pun dia jadi over special. Dia over special. Dia akan ada nilai tambah. Dengan air sedap dia, dengan Ikan dessert dia kan, dengan appetizer dia kan. Saya tengok murtabak tu wajib ada. Murtabak wajib ada. Tapi air, pelbagai jenis air. Tapi saya biasalah. Saya macam kali ni, tahun ni saya rasa memang lain sikit. Pasal buka puasa tu saya macam senormal yang boleh. Sama macam makan masa bulan bukan puasa. Tak terjun buka puasa kat hotel lah? Tak. Buat masa ni tak lah. Tahun ni tak ada rasa teringin pun. Dia macam tahun lepas bila kita tengok di mana, di TikTok, di Instagram, senarai puasa di hotel ni, senarai makanan dia. Kambing, unta pun ada. Kambing betul, ada goreng cucu, macam-macam cucu. Saya takut tak larat. Kita pun lah bawa lah pergi anak isteri, tapi bila kita try, kita rasa macam membazir sangat. Itu satulah. Untuk kita lah, untuk kita. Untuk orang lain mungkin dia makan banyak, ada keperluan dia tak pun. Tapi untuk kita sekepala kena 100 lebih. Itu murah. Ada sampai 200. Kawan tanya itu RM239. Ada satu hotel dekat KL. RM239. Buffet buka puasa Ramadan. Makan apa? Itu dahsyat. Dahsyat betul. Okey, tak apa. Itu pakai pasal puasa. Walaupun dalam keadaan demikian, kita perlu ingat ada banyak isu yang kita nak bincangkan pada hari ini. Ada 2-3 isu yang penting nak bincang hari ini. Alhamdulillah rakyat Malaysia masih lagi mampu berbelanja. Betul. Walaupun di saat ringgit agak tidak stabil sekarang. Harga naik turun. Tadi kami baru check tadi RM4.69 compare to US dollar. Tapi tak ada pula orang WhatsApp ni. Tak ada.
Bila turun tak ada WhatsApp lah. Dia kalau Bila dekat, naik je, dia dekat nak ke RM5 tu dia mulalah. even baru ni Google buat apa? Katanya Google ada sebaran ataupun info yang tidak tepat berkenaan dengan exchange RM4.98 ringgit. RM4.98. Ramai yang dah sebar. Kerajaan dah kena maki berkandah. La haula wala Kesian quwwata illa kerajaan. billah. Tapi dah buat macam mana Google telah menjadi sumber rujukan. So saya difahamkan kata Bank Negara pun dah keluar arahan kepada apa nama? Kepada Google supaya perkara seperti ini tak berlaku lagi. Betul. So isu harga ringgit naik turun ni Agil. Apa you punya pandangan? Dia kalau tengok isu ringgit ni, sebab benda ni dia evergreen. Dia benda mudah sebenarnya. Benda daripada dulu benda mudah. Sampai sekarang mana-mana kerajaan, mana-mana menteri kewangan akan kena jawab dan facing benda yang sama. Dia macam kata, benda ringgit ni dia adalah benda mudah. Benda mudah bermaksud benda yang mudah di capitalize ataupun dimanipulate, yang diguna pakai untuk apa saja tujuan. Kalau rendah akan ada orang pakai inilah apa orang kata, kalau ringgit kita kuat ringgit kita kuat dengan tukaran US dollar, katalah ringgit kita hari ni kita punya ringgit mungkin RM3.80 ke 1 US dollar. Dan orang cakap inilah dia kehebatan kerajaan menguruskan ekonomi negara. Tapi kalau RM4.98, inilah dia kegagalan kerajaan untuk menguruskan ekonomi. Dia adalah satu tool yang amat mudah diguna pakai untuk menunjukkan bahawa kerajaan tu bagus tak bagus dalam menguruskan ekonomi. Tapi masalahnya, walaupun kita ni bukan orang ekonomi dok. Saya bukan orang ekonomi. Jadi bila untuk orang yang bukan ekonomi ni, yang kita tak pandai sangat ekonomi ataupun kita tak pandai baca pasal ekonomi ni, dia katakan, ringgit teruk, ni kerajaan teruk, ni ekonomi kita teruk, ringgit bagus, bagus, kerajaan bagus, ekonomi kita baik. Walhal ada banyak lagi faktor-faktor yang membawa kepada keadaan dan kedudukan ekonomi negara. So untuk tunjuk ringgit semata-mata ni tak cun. Tapi kita tak boleh cakap dia langsung tak ada bagi kesan. Pakar ekonomi daripada World Bank yang bangkitkan apa nama dia? Apurva Sanghi bangkitkan, kaitkan isu kejatuhan ringgit ini dengan 1MDB. Walhal tanpa beliau menafikan bahawasanya ini ada isu trade antara China dengan US. Betul. Ada isu kan, trade war antara China dengan US, ada impak kepada kejatuhan harga ringgit. Tapi beliau still kaitkan dengan 1MDB. Sejauh mana pada 1MDB? Saya tak mahir soal 1MDB ni, tapi saya rasa kalau nak tengok kan, isu MDB ni mungkinlah sikit lah, tak adalah kesan dia sampai tahap melemah ringgit. Because 1MDB ni kes yang masih lagi berlangsung di mahkamah, kita pun tak boleh komen. Tapi kalau tak silap saya, the debt is almost finish. Tapi ada balance dalam 5 bilion tak silap saya. Bermaksud apa yang 1MDB invest dalam aset-aset yang diinvest oleh 1MDB is not really a bad investment. Cuma mungkin kita pada masa 1MDB itu ada kegagalan kerajaan terdahulu untuk mempertahankan kedudukan 1MDB, dan mungkin ada salah guna kuasa yang melibatkan beberapa ramai orang yang kita tak tahu. Itu memberi impak yang lain kepada ekonomi negara lah. Tapi dari segi 1MDB menyebabkan ringgit lemah ni, saya semata-mata rasa taklah, saya tak rasa macam tu. Cuma dok, saya nak cakap juga, bila kita cerita pasal ringgit lemah ni, kerajaan kena tahu benda ni mudah untuk menimbulkan panik kepada rakyat. Pasal macam saya kata tadi, ringgit tu sendiri mudah untuk diguna pakai, untuk dimanipulasikan untuk menunjukkan kedudukan ekonomi negara. Bila ringgit tu mudah digunakan dan dimanipulasi, jadi rakyat ni cepat jadi takut. Ditambah pula dengan kos barang yang makin tinggi setiap hari. Walaupun kita nak ucap juga kerajaan tahniah kerana berjaya mengurangkan harga beras import dalam lingkungan 2 ke 3 ringgit. Beras import putih. SST. Beras import putih. Beras import putih. Dalam 2 ke 3 ringgit. Tapi harga barang tetap naik disebabkan ada pengenalan cukai SST tambahan daripada 6% kepada 8%. Walaupun Menteri Kewangan kedua ada tarik balik SST untuk logistik. Tapi buat sementara je. Kita tak tahu sampai bila. Lepas tu pula pengenalan cukai LVG, low value goods dalam online platform. Lepas tu berita-berita penarikan subsidi.
isu-isu berkaitan dengan siapa dapat subsidi, siapa tak dapat subsidi. So benda-benda macam ni yang membuatkan orang jadi kalut. So dia senang je. Apa yang dia nampak tangible, apa yang nampak jelas menunjukkan ringgit teruk, bila kita. Satu lagi, kita ni negara berdagang, negara trading. So setiap aktiviti perdagangan kita pakai US dollar. Jadi bila kita pakai US dollar, mana-mana walaupun ni betul, trading kita dengan China, trading kita dengan Thailand, trading kita dengan Indonesia, dengan beberapa lagi negara menggunakan mata wang mereka. Maksudnya dia punya exchange tu berlaku sekali je, tak berlaku dua kali. Tapi masih lagi kita rely on US dollar. So barang-barang kita akan tetap juga mahal. Ada barang-barang yang mahal. Dan benda macam ni yang kerajaan kena urus lah. Maklumat kena urus, inisiatif kerajaan kena urus untuk satu objektif, mengurangkan kegusaran rakyat. Bila mana ringgit kita lemah. Ini bagi saya it's communication kena betul lah. Kita jangan duduk dalam defensif. Jadi kerajaan memang kita akan duduk dalam keadaan defensif. Kita kena duduk dalam keadaan ofensif sekali-sekala. Bukan ofensif tu menyerang orang yang menyerang kerajaan. Maksudnya menyerang dari segi memberi maklumat tentang polisi-polisi, agenda-agenda, inisiatif-inisiatif yang membawa kepada kelegaan orang. Yang ini saya nampak kurang sangat daripada kerajaan. Kerajaan banyak melompat, banyak duduk defensif. Terlalu banyak defensif. Itu masalah. Tapi kalau contoh, boleh tak kita kata ringgit juga antara sebab naik turun ringgit juga dia menyentuh soal kestabilan politik? Satu. Kemudian yang kedua, pengurusan dan pentadbiran. Sebagai contohnya, tadi 1MDB, which is related to the government punya pengurusan dan pentadbiran syarikat tersebut. Itu satu. Dua contoh macam HSR. Yang dibatalkan di zaman Menteri Keuangan pada ketika itu, YB Lim Guan Eng. Pun ada kesan dan impak kepada kejatuhan nilai ringgit. Betul. So jadi kalau kita ambil keyword dia bukan very specific punya dia bersifat very specific punya isu dan situasi. Dia bukan kata secara pukal je. Ini sebab kerajaan ini sebab 1MDB sahaja, ini sebab, bukan. Dia banyak faktor-faktor yang very spesifik yang menyebabkan kejatuhan ringgit. Boleh kita kata gitu? Boleh. Ada banyak argument. Faktor yang menyumbang. Ada argument. Tapi macam kata ada banyak faktor yang menyumbang pada kelemahan ringgit. But argument yang Dok cakap tadi tu, kelemahan atau ketidakstabilan politik ni, it's a orang kata popular argument lah. Sebab we have gone through that phase. Ketidakstabilan politik daripada tahun 2018 sampailah hari ni, we have gone through that phase. But walaupun sekarang ni stabil lah, saya boleh cakap sekarang ni stabil. Kita ada 2/3 majority, more than 2/3 majority, but ringgit tetap lemah. Jadi I don't think it's the main contributor. Mungkin, tapi it's not really the main contributor. Saya rasa kalau pendapat saya lah, the main important contributor is to have a solid policy. Dari segi kita punya investment policy tu macam mana, national direction untuk investment macam mana, and this will give confidence kepada negara kita untuk orang melabur. So now kita nak tarik pelaburan ni, PMX pergi luar negara, Datuk Tengku Zafrul pergi luar negara untuk tarik pelaburan. Banyak yang kita dengar ialah the commitment which is not realised. Dia bukan realised investment, dia hanyalah commitment. Maksudnya potensi pelaburan daripada luar negara nak masuk dalam. But bila potensi tu kita cerita sedap, cerita, tapi yang masuk tu maybe tak sampai 30%, tak sampai 40%. Affected. Dan pelabur pun macam, cerita sedap, tapi masuknya tak banyak. So what's wrong ni? It's not good. Bila cerita banyak, tapi masuk sikit, something is wrong. And the potential investor akan cakap, kenapa bila announce banyak, tapi masuk sikit. Sebab tu kita jangan cerita yang announce banyak tu. Memang short nak announce banyak, you can have that political mileage, but it is not about getting political mileage anymore. You are the government, you must be responsible. Cerita yang realise, then baru senang you nak manage isu. Kalau yang unrealised tu tak jadi, kan dah payah jadinya. And you akan shaken the confidence of the investors, the rest of the the potential investors. Itu yang saya risau. Tapi satu lagi, ringgit turun ni pun sebenarnya tak adalah semua benda teruk.
Tak adalah semua bendanya orang Ya. kata tak cantik. Bila ringgit lemah atau ringgit ni tak cantik kedudukan dia, bermaksud kuasa membeli walaupun tak ada di tangan kita, tapi ada di tangan orang di luar negara. Okay. Di European, Amerika, Saudi, Middle East East. ni semua. Mereka ada kuasa membeli. Dan kenapa kita tak ambil peluang ni untuk bawa mereka masuk ke Malaysia untuk Tourism. contoh. Untuk Selain tourism. daripada buat investment is the best lah. Tapi tourism. Then ini saya tak tahu lah. Itu saya kata kerajaan Dua kementerian lah penting sekarang ni. kena MITI dengan MOTEC. MOTEC. So MITI dengan MOTEC. you should take this opportunity to turn the table around and make it beneficial to the country. Yeah. I think Tengku Zafrul is doing his best lah Ya, untuk dapat investment. tengok Itu dia very pun straightforward. Dia pun dah jadi James Bond. Oh. Tapi Tapi siapa pandai dia buat video our tourism industry lah. We need to tourism. be So kita harap Datuk Sri Tiong. dan bersama timbalannya dia sahabat kita. Betul. Daus YB Daus supaya fikirkan langkah yang terbaik. Dalam keadaan ringgit jatuh sekarang ni, kita boleh gunakan dan manfaat peluang yang ada ni. Betul. Untuk bawa turis-turis daripada luar, pelancong-pelancong daripada luar masuk ke dalam negara kita, berbelanja di sini. Dan juga seperti mana yang MITI Tengku Zafrul lakukan, saya harap juga berlaku yang sama di Kementerian Pelancongan. Mudah-mudahan insyaAllah. InsyaAllah. Kita berhenti seketika and then kita akan kembali selepas ini. Relax bro.